Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dalam Pantau Kerajaan Baharu. Sebelum kita ke perbincangan untuk jam ini, kita mulakan dengan beberapa laporan. Tindakan Bank Negara meningkatkan kadar dasar semalaman atau OPR beberapa kali tahun lalu berjaya menstabilkan kenaikan inflasi negara. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, kebanyakan segmen barangan dan perkhidmatan telah pun menunjukkan penurunan harga. Susulan itu, Rafizi menyarankan peniaga untuk menurunkan harga jualan mengikut kadar OPR semasa. Rabu ini saya akan mengulas mengenai inflasi, angka inflasi yang terkini yang diumumkan. Semua menunjukkan penurunan kecuali satu perkara saja, iaitu harga di makanan di restoran dan makanan luar. Itu saja. Jadi kita perlukan kerjasama semua. Maksudnya peniaga-peniaga, orang ramai kan, untuk kita memastikan kalau contohnya OPR kekal pada kadar sekarang kan, untuk menambah lebih ruang perbelanjaan, mengurangkan beban orang ramai. Beliau sementara itu menasihatkan orang ramai untuk lebih bijak memilih dan berbelanja. Katanya ini kerana masih ada peniaga yang tidak menurunkan harga jualan walaupun harga barangan mentah telah mulai turun di pasaran. Masih ada beberapa perkara yang perlu diperhalusi sebelum formula geran pemberian khas tahunan di bawah perkara 112D Perlembagaan Sabah dan Sarawak dapat dimuktamadkan dan dikuatkuasakan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, dengan adanya satu formula khusus nanti, pembayaran secara tahunan itu dapat dilakukan dengan lebih jelas. Kata beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Teknikal MA63, formula yang dicadangkan Sarawak adalah berdasarkan status semasa keuangan Kerajaan Persekutuan. Jadi setelah dalam mesyuarat dan sebagainya perundingan akhirnya disetujukan, walaupun formulanya belum dimuktamadkan, tapi secara prinsip Kerajaan Persekutuan dah bersetuju memberi Sarawak 300 juta tiap tahun, Sabah 260 juta. Kita akan lepas ini muktamadkan formulanya dan diharapkan dengan formula itu kita akan ada lebih jelas apa yang perlu diperuntukkan secara tahunan. Fadilah yang juga bertanggungjawab menyelaras pembangunan fizikal wilayah Borneo akan menetapkan keutamaan projek menaik taraf prasarana di sempadan Sabah Sarawak dengan Kalimantan. Bagi menyegerakan pelaksanaan projek pada tahun ini, penyelarasan akan dilakukan dengan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Kerja Raya. Kawasan sempadan disebabkan Nusantara akan dipergiatkan pembinaannya oleh kerajaan Indonesia, maka kita perlu pertingkatkan jalinan jalan sempadan dan juga CIQ. Di Sarawak ada dua CIQ utama yang melintasi, satu Bakalan, satu lagi ada satu tempat lagi lah, saya lupa nama. Jadi itu akan dipertingkatkan, tapi Premier juga telah menyuarakan untuk melihat Terbedut. Sebab Terbedut juga perlu dipertingkatkan CIQ-nya sebab Indonesia dah siap. Jadi jalan berhubungi dari Terbedut ke Serian perlu juga dinaik taraf. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada warga emas dan orang kurang upaya komuniti Tionghoa di kawasan Sungai Tengah Matang di Kuching, Sarawak pada Sabtu. Seterusnya, Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK sesi 2023 hingga 2025 diarah menyediakan laporan sulung berhubung beban tugas dan kebajikan guru yang perlu dikemukakan kepada Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq sebelum pertengahan bulan depan. Ia sebagai tindakan segera dan arahan pertama supaya laporan sulung MPPK memberikan perhatian kepada teras yang sering kali ditegaskan, iaitu hal berkaitan beban tugas dan kebajikan guru. Fadlina dalam satu hantaran di laman Facebooknya berkata beliau telah bertemu dengan pengerusi MPPK 2023-2025 Datuk Dr. Amin Senin yang baru dilantik bagi membincangkan beberapa perkara berbangkit di samping berkaitan dengan isu pendidikan negara. Merujuk kepada barisan MPPK baru, katanya 6 daripada 9 ahli MPPK dipilih dalam kalangan mereka yang berlatar belakangkan profesion keguruan. Manakala pengerusinya pula dipilih dalam kalangan bekas ketua pengarah pendidikan bagi memastikan nasihat yang dikemukakan pasukan itu kelak selari dengan dasar pendidikan kebangsaan.
Fardina berkata ahli majlis MPPK akan mewujudkan jawatan kuasa melibatkan setiap komposisi kaum, masyarakat orang asli, golongan rentan seperti orang kurang upaya, pemegang taruh pendidikan dan wakil pemimpin pelajar. Baik, seperti yang kita saksikan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkenalkan Malaysia Madani sebagai langkah mengangkat semula martabat negara dan dihormati semula sebagai negara makmur berteraskan 6 teras utama. Konsep Madani antara lain menyentuh pencorakan masa depan bagi memenuhi potensi rakyat dan negara. Dan Madani juga menjadi dasar setiap teras bagi memperkukuh 8 keperluan antaranya pendidikan. Untuk jam ini kami ingin mengupas konsep Malaysia Madani dan bagaimana usaha untuk mencerakinkan Madani dalam kehidupan seharian bermula di rumah dan juga di sekolah. Dan sudah bersedia bersama saya untuk mengulas dengan lebih lanjut Dr. Anwar Ahmad, pakar pendidikan UPM. Assalamualaikum Dr. Anwar dan terima kasih sudi bersama saya pada jam ini. Pertama sekali, pandangan Dr. Anwar melihat kepada konsep Malaysia Madani ini secara amnya, in general. Adakah Dr. Anwar melihat ada rasional, ada keperluan untuk perkenalkan satu lagi slogan baru? Baik, terima kasih Naila. Yang pertama sekali, pada saya Malaysia Madani ini adalah satu penegasan semula, terutamanya dalam sektor pendidikan, kerana selama ini kita memang selalu bercakap soal membina manusiawi dan melalui pendidikan. Kita selalu bercakap soal-soal yang ditekankan dalam 6 frasa Madani itu. Tetapi dengan penegasan yang telah diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya sambut baik. Saya gembira kerana dengan ini kita lebih jelas apakah perkara yang ingin kita lakukan dalam sistem pendidikan negara kita berpandukan kepada konsep Malaysia Madani yang telah diterangkan oleh Yang Amat Berhormat. Kalau kita nak bercakap tentang konsep Madani ini, bukan sahaja menjadi kompas ataupun garis panduan untuk perkara-perkara yang besar, misalnya pembuatan dasar, pembangunan ekonomi, struktur dan institusi, tetapi juga menjadi kompas untuk peringkat individu, peringkat masyarakat yang boleh dikatakan sebenarnya bermula di rumah, di sekolah. Pandangan Dr. Anwar. Ya, sebenarnya bila kita bercakap tentang Malaysia Madani, menariknya adalah kita sebenarnya memikirkan kembali tentang falsafah pendidikan kita. Kita sebenarnya mengharapkan satu pendidikan yang berterusan. Bermaksud daripada rumah, daripada seseorang anak itu lahir, sehinggalah dia ke akhir hayatnya. Pendidikan itu berterusan, semua manusia belajar dan terus belajar, memperbaharui ilmu-ilmu yang baru dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang kita cuba terapkan dalam perkataan Madani itu, kerana kita inginkan membangunkan insan, membangunkan manusia dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat konsep Madani itu adalah sebenarnya menekankan soal pendidikan yang berterusan bermula daripada rumah, tanggungjawab ibu bapa, tanggungjawab ahli keluarga, tanggungjawab saudara mara untuk membina, memelihara, memberikan ilmu kepada anak-anak tentang adab, tentang sopan, tentang sasiah, tentang hal-hal keagamaan, sehinggalah anak itu ke sekolah.
dan diteruskan lagi sehingga ke universiti dan juga di alam pekerjaan. Jadi konsep madani yang kita pegang itu sekarang ini lebih menarik sebab ia semakin memanusiakan manusia itu melalui sektor pendidikan dengan memberi penekanan kepada soal-soal yang disebut dalam konsep madani tentang kesederhanaan, kemanusiaan, rasa hormat kepada manusia lain, ihsan dan berbagai perkara lain. Jadi pada saya cantik sangat apabila kita mula menekankan soal-soal madani ini dalam ruang pendidikan negara kita untuk masa depan. Okey, banyak lagi yang kita nak bincangkan pada jam ini bersama dengan Dr. Anwar, tapi kita akan bergerak seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu bersama saya Naila Huda dan saya masih lagi bersama dengan Dr. Anwar Ahmad, pakar pendidikan, mengupas mengenai dengan usaha untuk mencerakinkan konsep Malaysia Madani ini yang bermula dari rumah dan bermula dari sekolah. Dan sebentar tadi Dr. Anwar banyak kongsikan pandangan yang agak kritis terhadap sistem pendidikan kita dan kebanyakannya kita bercakap tentang persekolahan ataupun sistem pendidikan di peringkat persekolahan, tapi kita juga nak menyentuh mengenai dengan sistem universiti kerana Perdana Menteri juga ada menyarankan untuk melihat kepada pemodenan sistem universiti kalau kita nak bercakap tentang soal pendidikan. Dan kalau kita bercakap tentang pemodenan sistem universiti ini ada pelbagai perspektif di sini kerana kita bukan saja nak melihat pemodenan ini bukan sekadar menggunakan teknologi yang baru, teknologi yang canggih, tetapi juga melihat kepada pemikiran yang moden untuk kita melihat dialog yang lebih bebas, pelajar berfikir secara lebih kritis. Bagaimana untuk kita benar-benar capai pemodenan sistem universiti ini? Ya, satu perkara yang harus kita terima, Nela, bahawa secara globalnya masyarakat kita berubah dengan sebegitu cepat. Kita panggil sebagai VUCA, volatile, uncertainty dan sebagainya. Dan jika kita masih terikat dengan kurikulum yang begitu rigid di universiti dan kita tidak menyediakan mahasiswa kita dengan kemahiran penyelesaian masalah, critical thinking, inovasi, kaedah mencari idea-idea baru ataupun maklumat-maklumat secara sendiri, masih bergantung kepada pensyarah mereka misalnya seperti sekolah, saya fikir kita tidak akan berjaya melahirkan graduan-graduan yang hebat. Kalau kita berjumpa ataupun kita berbual dengan graduan-graduan yang hebat di luar negara, di negara maju misalnya, kita akan dapati cara mereka, personality mereka, kemahiran mereka, keupayaan mereka untuk berdiskusi sangat menarik. Kerana mereka bukan saja berada dalam ruang silabus ataupun kursus yang mereka ambil, mereka benar-benar menjadi seorang graduan yang bersedia untuk berada di alam pekerjaan. Ini pada saya satu cabaran yang sangat besar kepada pemimpin-pemimpin universiti supaya sedar tentang hal ini dan mereka perlu melakukan sesuatu. Saya bimbang kalau pemimpin universiti masih menganggap bahawa pelajar lepasan sekolah ini harus dilatih dalam bentuk dan amalan yang berada di sekolah. Yang drastik, yang benar-benar mencabar mahasiswa kita menjadi seorang graduan yang hebat. Saya fikir kita tidak akan menghalalkan guna tenaga manusia yang hebat, yang kompeten, bukan saja untuk syarikat-syarikat tempatan tetapi juga syarikat peringkat antarabangsa. Jadi saya sangat bimbang sebenarnya. Bukan saja kerana kebolehpasaran graduan kita yang masih belum memuaskan, tetapi yang lebih membimbangkan sejauh mana kita bersedia untuk bertahan melihat graduan-graduan luar negara yang mula memohon untuk bekerja di dalam sektor pekerjaan negara kita. Di mana pula graduan-graduan kita akan pergi selepas ini. Jadi pada saya sudah tiba masanya kalau kita ambil Malaysia Madani ini sebagai titik mula kepada pemikiran semula pembinaan graduan-graduan universiti. Saya fikir sesuatu mesti dilakukan dengan seberapa segera yang boleh. Kita tidak boleh bertangguh dan menganggap apa yang kita ada pada hari ini adalah yang terbaik dan ia akan kekal terbaik sampai bila-bila. Yalah.
Okey, Dr. Anwar, akhir sekali Perdana Menteri juga ada bercakap tentang saranan beliau untuk mewujudkan ijazah berkaitan industri dengan fokus kepada teknologi baharu, mewujudkan kajian bidang-bidang baharu. Tadi kita bercakap tentang soal pemodenan sistem universiti. Adakah Dr. Anwar melihat ini sepatutnya menjadi tumpuan untuk mewujudkan ijazah dengan fokus kepada teknologi baharu, sedangkan banyak lagi perkara-perkara asas yang perlu ditangani? Ya, saya fikir cadangan yang telah dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat ini adalah satu petunjuk kepada pemimpin universiti bagaimana seharusnya universiti bergerak pada masa hadapan. Saya rasa itu satu signal yang sangat jelas. Apa yang diharapkan, apa yang diaspirasikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada universiti-universiti negara kita dengan menunjukkan secara terus apakah bentuk kursus-kursus yang diperlukan pada masa hadapan. Jadi kalau pemimpin universiti tidak mengambil ini sebagai satu isyarat yang jelas dan masih lagi kekal dengan kursus-kursus yang lama yang mungkin sudah 30 tahun, 40 tahun diperkenalkan, tidak dilihat semula kebergunaan dia, fungsinya, kerelevanannya, saya fikir itu suatu yang malang kerana kita sudah mendapat signal yang jelas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ya, banyak lagi sebenarnya yang kita boleh kupas apabila kita bercakap tentang soal pendidikan ini. Tapi itu saja masa kita ada. Terima kasih kepada Dr. Anwar Ahmad, pakar pendidikan UPM, sikit sebanyak kongsikan pandangan mengenai dengan usaha untuk mencerakinkan konsep Malaysia Madani ini, terutamanya bermula dari rumah dan juga di sekolah, bagaimana untuk menerapkan konsep baharu ini dalam sistem pendidikan negara. Dan itu saja untuk Pantau Kerajaan Baharu jam ini. Bersama saya Nala Huda. Salam hormat.